Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih terus mendengarkan segmen Salam Padian untuk edisi hari Jumaat hari ini. Dan seperti biasa, 9.30 minit pagi ini menerusi Roger-Roger Labuan FM, kita akan mengetahui situasi terkini COVID-19 di wilayah Persekutuan Labuan. Dan saya sudah pun berjaya menghubungi Dr. Ismuni Buhari, Pengarah Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Syima. Ya, jadi sekali lagi terima kasih doktor kerana sudi meluangkan sedikit waktu untuk berkongsikan situasi terkini COVID-19 di wilayah Persekutuan Labuan. Dan seperti biasa sebagai permulaan, mungkin doktor boleh terus menjelaskan, berkongsi dengan terperinci tentang situasi COVID-19 di Labuan ketika ini. Silakan doktor. Okey, terima kasih Syima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua warga Labuan yang saya hormati. Seperti hari-hari yang sebelum ini, pagi ini sekali lagi saya bersiaran bersama dengan warga Labuan untuk kami berkongsikan situasi COVID di Labuan sehingga pagi ini. Dan saya amat berharap supaya perkongsian ini dapat kita gunakan bersama-sama untuk kita bersama-sama berganding bahu untuk mengekang penularan virus COVID-19 yang semakin menjadi-jadi sejak beberapa hari ini. Saya mulakan dengan seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Ketua Pengarah Kesihatan semalam, di mana semalam kita sekali lagi mencatatkan dua angka, iaitu semalam kita mencatatkan 16 lagi kes positif yang sangat-sangat membimbangkan kami, peningkatan yang semakin menjadi-jadi. Jadi apabila kita melihat kepada 16 kes semalam menjadikan kumulatif kes keseluruhan yang kita ada sehingga semalam adalah 1476 kes. Dan perlu kita ingatkan sekali lagi, sepanjang 9 bulan pertama tahun ini kita hanya mencatatkan 27 kes. Dan 79 hari yang lepas kita telah mencatatkan 1449 kes yang menjadikan total kes keseluruhan kita 1476 kes secara kumulatifnya. Jadi kalau kita menyorot kepada 16 kes yang telah dicatatkan semalam, 5 kes adalah daripada kluster Hujung Pasir. 5 kes tambahan kepada kluster Hujung Pasir. Kluster Hujung Pasir ini adalah kluster UTC. 4 kes lagi adalah saringan bergejala yang kami lakukan di klinik kesihatan, dan 5 kes adalah saringan kontak rapat yang merupakan kes-kes yang telah pun dijangkiti daripada beberapa kes-kes yang terdahulu. Manakala 1 kes lagi adalah saringan melibatkan prosedur sign-on yang melibatkan oil and gas industry. Seperti mana yang saya maklumkan, kami masih lagi memastikan bahawa setiap yang akan melalui sign-on perlu menjalankan saringan, dan semalam salah seorang lagi telah pun positif untuk melalui saringan prosedur untuk sign-on oil and gas industry. Dan 1 kes adalah kes yang pengembara yang hendak ke negeri Sabah telah melakukan ujian di fasiliti kami, dan kami mendapati beliau telah pun dijangkiti oleh COVID-19. Jadi kalau kita tengok, itu adalah kes yang semalam paling banyak adalah melibatkan kluster Hujung Pasir dan juga kontak rapat. Yang selainnya adalah kontak bergejala dan juga melibatkan prosedur oil and gas dan juga permengaraan ke negeri Sabah. Jadi itu adalah kedudukan 16 kes yang kita catatkan semalam. Dan untuk kedudukan di hospital pula, tambahan daripada 16 kes semalam, dan kita semalam ada 5 discharge, kita ada 16 kes baru, maknanya kita positif lebih kurang dalam 11 kes semalam, menjadikan kita kembali kepada 60 kes aktif sekarang ini. Daripada satu ketika kita telah pun mencecah 40, sekarang kita kembali kepada 60 kes aktif. Dengan 54 kes adalah penurunan tempatan, manakala 6 kes lagi adalah daripada kes-kes import. Dan kita juga telah mencatatkan 9 kematian, dan saya ingin memaklumkan kepada warga Labuan bahawa semalam kita hanya ada 1 di ICU, dan hari ini kita ada 2 kes yang memerlukan bantuan alat pernafasan ICU, 2 kes pada waktu ini. Jadi itu adalah kedudukan di Hospital Labuan. Manakala bagi saringan pula,
pada semalam Labuan mencatatkan kemasukan yang paling tinggi setakat ini selepas beberapa hari. Ini adalah hasil daripada pembukaan pintu masuk kita, dan semalam saja kita mencatatkan 929 kemasukan daripada semua pintu masuk di Labuan ini, di mana kalau kita tengok pecahan-pecahan tersebut, 526 adalah kemasukan melalui feri dan bot laju. Kalau kita tengok, ini adalah antara yang paling tinggi setakat ini pada minggu ini, di mana kita telah mencatatkan 526 kemasukan daripada feri dan bot laju. Manakala daripada airport kita mencatatkan 276 kemasukan, dan daripada kapal laut semalam kita ada 127 pertukaran kru yang melibatkan 7 buah kapal. Jadi semalam kita mencatatkan antara yang paling tinggi untuk kemasukan ke Labuan. Manakala bagi laporan saringan pula, kita masih ada lebih kurang dalam 500 sampel yang sedang menunggu keputusan PCR di Ibu Pejabat, di mana kita telah pun mengambil 56,519 sampel pengesahan COVID, iaitu PCR COVID keseluruhannya. Jadi kalau kita tengok laporan untuk kluster pula, kluster yang paling aktif pada waktu ini adalah kluster Hujung Pasir, iaitu Pasar UTC. Jadi kalau kita melihat kepada kluster ini, semalam mencatatkan 5 kes baru, menjadikan jumlah kes yang telah pun dikonfirmkan, disahkan positif PCR untuk kluster ini adalah 23 orang. Dan kita menjangkakan kluster ini akan terus bertambah disebabkan oleh kontak yang ramai. Dan sekarang ini telah pun melalui generasi kedua dan juga memasuki generasi ketiga. Disebabkan oleh ini adalah pusat tumpuan. Jadi oleh sebab itu penularan sehingga generasi ketiga sangat cepat. Dan ini adalah antara yang sangat membimbangkan kami buat masa ini. Dalam masa yang sama, kita mempunyai beberapa kluster lain. Contohnya Saguking tidak mencatatkan apa-apa kes malam, tapi kami masih memantau dengan ketat untuk kluster ini, iaitu hanya kekal pada 413 kes. Manakala bagi kluster Titian juga tidak menunjukkan pertambahan, kita kekal pada 79 kes. Kluster tenaga yang ini telah pun seminggu kita tak ada kes, kita kekal 121 hari kes. Kita hanya menunggu untuk komplitkan 28 hari sebelum kita menutup kluster ini secara total. Manakala untuk Sky Chocolate juga tidak menunjukkan kes baru, dan kita kekal 54 kes bagi kluster ini, dan kita juga berharap supaya kluster ini tidak menunjukkan mana-mana pertambahan kes supaya kita boleh mengawal dan memastikan kluster ini dapat dihentikan dalam masa 28 hari ini. Jadi Shima, itu adalah kedudukan kes kita di Labuan sehingga pagi ini. Iya, baik, terima kasih dengan perincian berkenaan dengan situasi COVID-19 di Labuan ketika ini. Dan untuk soalan berikutnya ini, Doktor, mungkin Doktor boleh menjelaskan pada slot Roger Labuan FM tentang tempoh kuarantin. Ada yang kata 14 hari, ada yang kata 10 hari. Mungkin Doktor boleh jelaskan dengan terperinci supaya tiada kekeliruan lagi selepas ini. Okey, terima kasih Shima. Seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Ketua Pengarah, bahawa tempoh kuarantin telah pun disemak semula berdasarkan kepada pattern yang telah diguna pakai di seluruh dunia, berdasarkan kepada technical jangkitan COVID itu sendiri. Jadi pada minggu ini, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri telah pun mengumumkan di media sosial, di media, bahawa tempoh kuarantin yang telah ditetapkan adalah 10 hari, bukan lagi 14 hari. Dan ia adalah terpakai bagi semua bentuk kuarantin. Sama ada kuarantin pengembara daripada luar negara, kuarantin untuk kontak, kuarantin untuk surveillance, dan juga kuarantin yang juga digunakan untuk tujuan bekerja, contohnya oil and gas and shipping industry. Semua kita dah tetapkan kepada 10 hari, Shima. Jadi maknanya tiada lagi tempoh 14 hari ya, Doktor ya?
Ya, betul. Dan ada satu soalan doktor kita nak tanya juga tentang beberapa premis perniagaan ditutup di Labuan ini bagi tujuan sanitasi. Adakah orang ramai perlu menjalani ujian saringan, doktor? Okey, terima kasih Shima. Seperti mana yang kita telah maklumkan bahawa rasanya warga Labuan sendiri boleh melihat di sekitar bandar, beberapa premis-premis telah pun kami terpaksa tutup. Jadi apabila premis-premis ini ditutup, maknanya premis itu pekerja-pekerja dia telah pun ada yang disahkan positif. Kalau masih RTK antigen mungkin kami tidak tutup, tapi sekiranya telah pun ada kes-kes di kawasan tersebut, maknanya kedai-kedai ataupun premis-premis itu telah pun ditutup untuk tujuan pembersihan dan bergantung kepada exposure yang dibuat yang terdapat di premis-premis tersebut untuk kami memastikan sama ada semua semua pekerja di kuarantinkan ataupun separuh ataupun sebahagian dikuarantinkan. Jadi apa yang berlaku sekiranya individu-individu mengunjungi kawasan-kawasan ini dalam masa satu minggu yang lalu, within satu minggu, sekiranya ada gejala, silalah ke klinik kesihatan secepat mungkin. Disebabkan kemungkinan terutamanya yang melibatkan restoran. Restoran ini melibatkan pelayan-pelayan dan juga melibatkan tukang-tukang masak. Dan sekiranya ini berlaku, terutama apabila sesiapa yang sangat suka melepak di kedai-kedai, yang ini kemungkinan untuk jangkitan adalah sangat tinggi sebab mereka ini adalah terdedah kepada orang-orang yang telah pun disahkan jangkitan. Ada di antara mereka adalah di dalam jangkitan yang sangat berjangkit. Jadi untuk tujuan tersebut kami di Jabatan Kesihatan menyarankan bahawa semua individu-individu yang telah mengunjungi kawasan-kawasan yang telah ditutup ini untuk membuat kuarantin kendiri. Kuarantin kendiri di rumah. Ini adalah saran kami untuk kuarantin kendiri di rumah dan mengasingkan diri dahulu untuk memastikan bahawa mereka ini tidak terjangkiti. Dan sekiranya mereka ada tanda-tanda bergejala, contohnya gejala-gejala untuk COVID, demam, sesama, batuk ataupun hilang deria rasa, deria bau ataupun badan tak sedap, cerit-berit, itu adalah semua antara tanda-tanda penyakit COVID itu sendiri. Jadi dalam keadaan seperti itu, silalah datang ke klinik kesihatan membidai untuk tujuan saringan. Tapi sesiapa yang masih lagi keliru, rasa tidak sedap hati, juga dijemput untuk ke klinik kesihatan untuk tujuan pemeriksaan. Tidak salah untuk kita membuat ujian-ujian pemeriksaan pada kita sendiri. Dan apabila kita telah ada kes-kes yang melibatkan kedai-kedai makan ini, maknanya ada dua perkara di sini, Shima. Pertama adalah tanggungjawab penggerai, iaitu peniaga, dan tanggungjawab kita sebagai pengguna. Apakah tanggungjawab kita sebagai pengguna? Sebagai pengguna, kita haruslah memilih kedai-kedai yang mengamalkan COVID, norma baru dan juga SOP COVID. Kalau kedai itu ramai bersesak meja sampai 4-6 orang, mana jauhkan diri. Tak payah. Dan kita boleh cari kedai-kedai lain ataupun yang paling baik adalah papau ataupun yang paling baik masak di rumah. Itu adalah yang paling selamat untuk kita. Dan sekiranya kita nak makan juga kat situ, sila pastikan apabila kita makan, kita pastikan kawasan itu tidak sesak dan sempit dan tidak bersesak-sesak dengan orang lain. Dan selepas makan, sila pastikan basuh tangan dengan proper, tidak menyentuh hidung ataupun sekiranya ada orang batuk di kawasan tersebut, silalah jauhkan diri. Manakala bagi peniaga pula, menjadi tanggungjawab mereka ini, social responsibility mereka ini untuk memastikan gerai mereka bersih, untuk memastikan bahawa semua pekerja-pekerja ini telah pun bersaring, bukan menunggu pihak kami untuk menyaring. Sepatutnya tanggungjawab ini adalah pada peniaga itu sendiri. Dan dalam masa yang sama, peniaga-peniaga ini haruslah memastikan bahawa tidak ada seorang pun pekerja-pekerja yang sakit dibenarkan bekerja, yang ada sesama batuk, semua dibenarkan bekerja. Dan menjaga tanggungjawab untuk memastikan SOP, norma baru, jarak ditentukan. Ini bukan untuk memaksa kami buka keseluruhan macam normal, tidak. There is no such thing of normal dalam COVID lagi. Tidak ada langsung normal dalam kita keadaan COVID sekarang ni. Menjarakkan sekurang-kurangnya 1 meter bahu ke bahu itu adalah mandatory. Bukan lagi benda yang boleh dimain-main. Dan apabila jadi macam ini,
kita siapa yang perlu kita salahkan, kita tanya diri sendiri semua. Ya, dan rasanya menjawab kepada persoalan itu tadi. Dan sebelum kita mengakhiri slot kita pada pagi ini, Doktor, sekali lagi pesanan dan nasihat Doktor untuk sama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Okey, terima kasih Shima. Sebelum saya mengakhiri sesi pada pagi ini, saya ingin berkongsikan kembali kepada semua warga Labuan untuk kita sama-sama renungkan apa yang sebenarnya kita hadapi sekarang ini dan kenapa perkara-perkara seperti ini berlaku. Kalau kita tengok bermula daripada minggu ini, kita telah pun merasai impak kegagalan kita mengikuti norma baru dan SOP. Dan juga kegairahan kita untuk merdeka walaupun kita masih dalam PKPP. Kita tidak faham bahawa PKPP itu adalah pemulihan yang memerlukan kita hidup dalam keadaan COVID. Jadi pada minggu lepas kita gairah. Kalau kita tengok di kawasan bandar, terlampau ramai yang pergi ke Ujana, bawa anak, bawa ini. Di pantai-pantai tidak ada penjarakan sosial, tidak menggunakan mask, tidak menggunakan apa-apa lagi, berpesta dan tidak mengendahkan kawasan-kawasan sesak. Jadi minggu lepas kita telah melihat, kita sendiri melihat bahawa kegairahan itu berlaku. Dan minggu ini adalah impaknya. Peningkatan kes yang satu ketika dulu telah kami turunkan menjadi satu angka. Dan pada satu ketika kita telah pun kosong. Beberapa hari kita tidak ada kes. Kembali menjadi 2 angka. Bermula pada minggu ini. Dan beberapa premis telah ditutup bagi tujuan pembersihan. Dan insyaAllah saya melihat kepada ujian 5 amal. Esok mungkin kita akan hari ini kita mungkin juga akan mengumumkan, Tan Sri mungkin akan mengumumkan 2 angka lagi untuk di Labuan ini. Dan kalau kita tengok beberapa premis telah pun ditutup di kawasan bandar disebabkan oleh mereka ini telah pun disahkan COVID-19. Ada pekerja-pekerja ini. Jadi apakah lagi kita tidak takuti? Masih lagi kawasan bandar itu penuh sesak dengan manusia. Ujana masih lagi penuh sesak walaupun tidak ada keperluan. Jadi kalau kita tengok beberapa premis telah pun ditutup oleh pihak kami disebabkan oleh kaki tangan ataupun staf mereka telah pun dijangkiti oleh COVID, iaitu yang melibatkan 2 kedai hardware telah pun ditutup. 2 kedai hardware telah pun ditutup. 1 taska telah pun ditutup. 1 restoran berjenama juga telah pun ditutup. 1 pasaraya telah pun ditutup. 1 kafe telah ditutup. 1 bakery telah ditutup. Dan 5 buah restoran yang merupakan rangkaian restoran juga telah pun ditutup semalam. Menjadikan total penutupan keseluruhan pada waktu ini melebihi 10, melebihi 15 fasiliti yang telah kita tutup untuk tujuan pembersihan disebabkan oleh ada kesan jangkitan yang melibatkan pekerja-pekerja di kawasan ini. Jadi kalau kita melihat kluster pula, kita telah pun menutup 5 kluster. Dan saya dan pihak kami sebenarnya telah pun beria-ia untuk melonggarkan cuti bagi anggota kami disebabkan mereka telah bekerja 1 tahun. Jadi kami telah pun menunjukkan apabila kita telah bekerja keras pada beberapa minggu yang lepas, kita telah menunjukkan petanda-petanda kita akan turun. Tetapi disebabkan oleh kelalaian kita, walaupun kami telah menutup 5 kluster, 1 kluster terpaksa dibuka semula. Ini adalah disebabkan oleh kelalaian kita dan keengganan kita untuk mengikuti SOP dan norma baru. Dan kluster ini pada waktu ini menunjukkan satu trending yang sangat-sangat aktif, yang sangat-sangat membahayakan kita. Saya juga ingin berkongsikan kepada pendengar bahawa kita telah pun melepasi 50 kes aktif. Satu ketika kes aktif kita 38, 39, kita telah pun menuju kepada keseluruhan Pulau Kuning. Tetapi disebabkan oleh tindakan kita sendiri pada hari ini, seperti mana yang saya telah maklumkan tadi, kita telah pun ada lebih kurang, kita telah pun ada 60 aktif kes pada hari ini. Dan kalau kita melihat kepada pertambahan untuk esok, iaitu pertambahan untuk yang akan dimaklumkan pada hari ini, besar kemungkinan kes ini akan bertambah lagi melebihi 70. Jadi itu adalah yang telah disahkan positif, manakala yang telah disahkan artikel antigen positif yang menunggu pengesahan PCR melebihi 50 di Hospital Labuan sekarang ini. Jadi
apakah yang kita nak tunggu lagi? Apakah yang kita nak tentukan lagi? Ataupun apakah yang tidak menyedarkan kita lagi? Adakah hanya apabila kita betul-betul sudah tidak terkawal, baru kita sedar? Dan pada waktu itu pasti yang akan disalahkan adalah Jabatan Kesihatan. Dan kami tidak pernah, dan kita tidak akan pernah salahkan diri kita sendiri. Adakah kita terpaksa kembali kepada PKPD atau PKPP, baru kita akan bising. Semua orang tidak buat kerja, Jabatan Kesihatan tidak kompeten, tidak buat kerja. Sedangkan yang lalai adalah kita sendiri. Yang tidak menjalankan tanggungjawab sosial adalah kita sendiri. Dan kita yang sebenarnya tidak menjalankan tanggungjawab sosial kepada Labuan itu sendiri. Kita katakan kita sayangkan Labuan, tetapi tindakan kita tidak mencerminkan kita menyayangi Pulau Mutiara kita. Kami di Jabatan Kesihatan masih bertahan meneruskan tugasan-tugasan yang semakin mencabar. Untuk pengetahuan warga Labuan, kami bekukan cuti sehingga pada waktu ini tidak seorang pun dibenarkan untuk cuti untuk keluar daripada Labuan. Semata-mata untuk selamatkan Labuan. Forecasting bahawa kes-kes di Labuan akan terus meningkat disebabkan oleh kegagalan kita mengikuti SOP. Dan untuk pengetahuan, semua kebanyakan daripada staf-staf di Jabatan Kesihatan kerja 7 hari seminggu dan hampir 24 jam sehari. Tetapi cuba kita bayangkan, berbaluikah pengorbanan ini sekiranya kita sendiri tidak menghargai atau dengan sengaja menyebarkan virus melalui aktiviti dan tindakan-tindakan kita. Jadi apabila satu pihak berhia-hia, bermati-matian untuk mematikan, satu pihak lagi menyebarkan, adakah itu sesuatu yang patut? Kami juga menyeru kepada semua warga Labuan yang kami kasihi, we can make a difference. Satu saja, kita bersatu hati menjalankan tanggungjawab sosial kita dengan memastikan SOP-SOP dijalankan. Tolonglah ikut norma-norma baru. Tolonglah tegur mana-mana individu yang tidak mengikuti SOP dan norma baru. Di peringkat komuniti, tolong bersihkan kawasan. Tolong stay at home seperti mana Ketua Pengarah selalu nyatakan. Stay at home setiap kali bersiaran petang. Dan setiap hari apabila saya sendiri bersiaran di RTM ini, stay at home. Jangan kekuasaan sesak. Di Jabatan Kesihatan dan di Jabatan-Jabatan Kerajaan dan Swasta, turunlah polisi untuk memastikan pematuhan pada SOP dan norma baru. Buat kawalan dalaman supaya jabatan kita tidak menjadi penyumbang kepada COVID-19 di Labuan ini. Sektor ekonomi pula, sila jalankan ekonomi dengan mematuhi norma baru disebabkan PKPP itu sendiri adalah untuk kelangsungan ekonomi di dalam fasa COVID. Jangan membuat tekanan untuk pembukaan penuh, tetapi tolonglah membuat inovasi untuk menyesuaikan perniagaan masing-masing dengan keadaan kawalan COVID. Jadi sebelum saya akhiri sesi pada pagi ini, saya ingin bersama-sama memohon pada kita semua di Labuan ini. Hanya kita yang mampu merubah keadaan. Kita yang akan menentukan sama ada kita akan terkawal atau tidak terkawal. Kita yang akan menentukan bahawa COVID boleh dikawal atau tidak dikawal di Labuan ini. Dan kita tanya, apakah tanggungjawab kita kepada Labuan dan apakah tanggungjawab kita itu telah kita tunaikan kepada Labuan di dalam kita memastikan COVID-19 untuk dihentikan. Wajarkah kita menunjang daripada orang lain sedangkan kita sendiri tidak membuat aktiviti ataupun tugasan untuk sama-sama kita memenung COVID-19. Dan kita fikirkan apa yang saya cakapkan pada pagi ini, dan saya harap supaya kita sama-sama bersatu hati, berdoa, dan bermula pada hari ini tolonglah kita patuhi dan juga kita ikut semua norma-norma baru untuk memastikan Labuan yang kita sayangkan ini bebas daripada COVID dan kita boleh hidup seperti mana satu ketika dahulu. Syima, itu saja daripada saya pagi ini dan saya sudahi dengan Assalamualaikum. Terima kasih RTM dan terima kasih kepada semua warga Labuan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ismuni Bohari, Pengarah Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan yang telah pun memperincikan tentang situasi terkini COVID-19 di Labuan. Dan sekali lagi kita terus mengharapkan agar kita semua terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Ingat ya, PKPP ini bukanlah orang kata menjadi lampu hijau untuk kita bebas melakukan sebarang aktiviti tanpa mematuhi SOP. Jadi jika tiada sebarang keperluan, terus kekal berada di rumah untuk kita sama-sama mengekang penularan COVID-19. Dengarkan kami 103.7
dan 89.4 MHz. Hanya di Radio Malaysia Lawan FM. Labuan FM, suara pesisir anda 9.55 minit pagi. Nampaknya tugasan saya menemani anda menerusi segmen Salam Padian edisi hari Jumaat 18 Disember 2020 sudah sampai ke penghujungnya, dan terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami memilih Labuan FM dan teruskan kesetiaan anda